Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata Syekh An-Nazim rahimahullahu ta'ala, wa ma adhaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin. Kata musannif, wa ma, dan bermula barang, ay tafsir oleh syarih Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, ay wal hadithu, yakni dan bermula hadith, sifat alladhi yang mana hadith itu adhaftahu yang menyandar ia, yang membangsa ia, yang membangsa ia, adhaftahu yang membangsa ia oleh engkau, yang menyandar ia oleh engkau, hu akan dia, akan alladhi, akan hadith itulah, ila jinsil ashabi kepada jenis sahabat. Fallamu habis titik ai. Jadi apa sahaja yang kita sandarkan kepada perkataan ataupun perbuatan sahabat, dia panggil hadis tu mauquf lah. Mudah mauquf. Dulu marfu', sekarang mauquf. Kalau tabi'in maqtu'. Fallamu maka bermula lam. Fallamu maka bermula lam al-ashab, bermula lam itu lil jinsi, tu ya. Alif lam lil jinsi ni kalau masuk pada jamak maka batal makna jamak. Alif lam lil jinsi kalau masuk dalam jamak maka batal makna jamak. Begitu juga pada mufrad. Pada mufrad pun kalau masuk lam lil jinsi, batal makna mufrad. Begitu juga pada mufrad maka batal makna mufrad. Jadi alilal lil jinsi, jadi al ashab fallamu lil jinsi, maka bermula lam itu mawdu'atun lil jinsi, letakkan dia kalam itu bagi jenis. Tu fallamu lil jinsi, kan, hal fallamu ay hala kaunil lami, bermula lam yakni hal keadaan lam itu mawdu'atan, diletakkan dia lil jinsi bagi jenis itu. Khabar mubtilatun, ni dah sebut dah, membatal ia lam lil jinsi itu li ma'nal jam'iyyati, akan makna jam'iyyah. Membatalkan ia lam lil jinsi itu akan makna al-jam'iyyah, makna jamak. Lam tu zaidah, makna itu maf'ul bih mubtilah. Al-jam'iyyati mudhafun ilaih.
Jadi batal makna jamak. Okey, makna bukan ashab, bukan sahabat-sahabat lah. Yang ni sahabat seorang pun dikira sebagai mauquf. Jadi seolah-olah wa ma adaftahu ilal ashabi. Apa yang kita sandarkan kepada ashab, kepada sahabat-sahabat. Dah satu sahabat macam mana? Dipanggil mauquf tak? Panggil mauquf juga. Dah disebut di sini sebut ashab, ramai sahabat. Oh, lam pada al-ashab itu dia panggil lam lil jinsi. Lam lil jinsi itu membatalkan makna jamak. Begitu juga mufrad. Membatal makna jamak. Membatalkan makna jamak. Membatalkan makna jamak di sini. Yakni tafsir dia wal hadithu. Bermula hadis sifat al-mudhafu al-mansubu yang dinisbahkan dia kan hadis itu ta'alluq ida kepada mudhaf ila sahabiyyin kepada satu seorang sahabat sawaun ni ta'mim bagi hadis. Sama ada hadis tersebut sawaun ittasala isnadul hadis, sama ada bersambung ia oleh sanad-sanadnya sanad hadis ilaihi kepadanya kepada sahabi am inqata'a ataupun terputus ia inqata'a anhu, yakni terputus daripada sahabi, yakni terputus oleh sanad tersebut daripada sahabi. Inqata'a anhu anis sahabi. Tu yang pertama. Hadis yang disandarkan kepada satu orang sahabat sama ada bersambung sanad ataupun terputus sanad. Satu. Ta'mim yang kedua ataf wa sawaun kana al hadithu, sama ada adalah hadis tersebut hadithu isim kana min qaulin min ta'alluq suatu mahzuf khabar kana min qaulin ay kainun, sama ada hadis itu adalah ia daripada perkataan min qaulin. Ini dipanggil mauquf qauli lah. Bila kata sebut min qaulin ini dipanggil mauquf qauli. Yang diberhentikan mauquf yang terhenti atas sahabat pada bangsa qaul, bangsa perkataan. Lis sahabi, yakni bagi sahabat. Titik. Jadi min qaulin ay sahabi, sekali dia ataf pada qaulin, yakni wa fi'lin, yakni mauquf fi'li, wa fi'lin yakni mauquf fi'li. Di tengah-tengah tu di celah-celah antara qauli dengan fi'li dia buat bagi contoh. Kaqala ay wa mithalu dhalika qauli wa mithalu dhalika qauli sahabi. Bermula contoh demikian perkataan sahabat itu kainun adalah ia kaqala ibn Umar ka qala ibn Umar ka qauli rawi qala ibnu Umar. Itu ka qala ibnu Umar ka qauli rawi, seperti mana seorang perawi berkata qala ibnu Umar, telah berkata ibnu Umar. Itu baru itu mauquf lah. Itu mauquf. Kaza kaza wa kaza lah, sekian dia sebut. Itu qauli disebutlah. Lepas tu wa fi'lin ka wa fi'lin yakni mauquf qauli. Mauquf qauli ka autara ka qauli rawi. Macam tadi juga takdir wa mithalu dhalika, dan bermula contoh demikian fi'li sahabi, perbuatan sahabat itu kainun adalah ia ka autara ka qauli rawi, seperti mana perkataan rawi autara telah buat witir ia oleh fa'il ibnu mudhaf ilaih Umar dibaca gitu kerana mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Isim alam lagi pula al-adl Umar. Ala dabbati autara ta'alluq ala, membuat witir oleh Ibnu Umar atas dabbah, atas tunggangan binatang itu fis safari, ketika musafir. Itu dia panggil mauquf fi'li. Jadi seorang perawi dia kata Ibnu Umar telah buat sekian-sekian. Makna hadis itu mauquf.
kalau kata Ibnu Umar berkata sekian-sekian. Makna itu hadis itu mauquf qauli. Jadi mauquf ada dua, mauquf qauli, mauquf hak bangsa perkataan, mauquf fi'li, mauquf yang bangsa perbuatan. Habis. Fahuwa, maka bermula dia al-hadis itu khabar mauqufun, dipanggil mauquf lah, terhenti ia. Zukin, sifat bagi mauquf. Okey, mauquf. Jadi fahuwa mauqufun zukin tu matan lah. Fahuwa, maka bermula dia ma adaftahu tu. Apa yang ma adaftahu, barang yang menyandar ia oleh engkau akan dia akan barang, yakni hadis lah. Hadis itu kita sandar kepada sahabat, mauqufun itu ialah mauquf. Zukin, sifat bagi mauquf. Yang zukin, apa zukin? Ay ulima indahum, diketahuikan akan dia akan mauquf itu, indahum, di sisi mereka itu, ay indal muhaddithina. Jadi hukum bagi mauquf ni apa? Hukum bagi mauquf ni tatkala dia macam hadis biasa. Kadang-kadang sahih, boleh jadi sahih, kadang-kadang boleh jadi hasan, dan kadang-kadang boleh jadi dhaif. Kadang-kadang boleh jadi dhaif, kadang-kadang boleh jadi sahih, kadang-kadang boleh jadi hasan, kadang-kadang boleh jadi dhaif. Ikutlah dia punya syarat-syarat hadis sahih, hasan, dhaif tu. Okay, kalau lengkap syarat-syarat apa? Kalau lengkap syarat-syarat hadis sahih, maka dia sahih lah. Ittisalus sanad, ada sambung sampai kepada sahabat, tak ada satu rawi pun gugur. Kemudian tidak ada syadz dan illah. Kemudian rawi dia semua dhabit dan adil. Maka tak ada masalah, jadi sahih. Kalau kurang sikit dhabit dan adil, jadi hasan. Kalau tak ada sikit beberapa syarat daripada yang tersebut, jadi dhaif. Contohnya hadis mauquf tapi munqati', contohnya terputus satu sanad, contohlah. Ataupun mu'dal, terputus 2-3 sanad daripada sampai kepada sahabat. Tu jadi dhaif pula lah. Lakin akan tetapi, in khala an qarinatin, jikalau sunyi ia hadis tadi, atau kita nak kembali pada ma adaftahu boleh. Jikalau sunyi ia barang yang menyandar ia oleh kita, oleh kau akan dia akan barang, an qarinatin, daripada satu qarinah, satu bukti yang sifat ya dulu, tadullu, sifat bagi qarinah yang tadullu, yang menunjuklah ia qarinah itu ala raf'i, ay ala raf'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas terangkatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jikalaulah hadis mauquf tersebut, jikalau hadis tersebut jikalau hadis tersebut bebas ataupun tak ada qarinah, bukti yang menunjukkan itu rafu' sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tu hadis mauquf. Tapi kalau ada dalil qarinah yang kata itu terangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi hadis marfu' pula. Contoh kata qauli rawi, seperti kata seorang rawi, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar sekian. Lepas tu dia pun kata wa hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohlah. Maka itu ada qarinah kata itu hadis marfu' walaupun perkataan Ibnu Umar. Qala rawi, kata seorang rawi, Ibnu Umar fa'ala kadza wa kadza, dia buat sekian. Wa hakadha fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Itu ada qarinah kata sandaran kepada Nabi, terangkat kepada Nabi, maka itu menjadi hadis marfu'. Dia panggil mauquful lafzan, marfu'un ma'nan. Hadis tersebut secara lafaznya mauquf, tapi secara maknanya marfu'. Tu maka dia kata amma idza, ni muqabalah bagi tak ada qarinah. Amma idza wujidat, apabila adalah ia qarinah itu. Macam mana ada qarinah itu? Taswi bi allam yakun lil ijtihadi fihi madkhalun. Batu taswi ay wadhalika wujudul qarinati musawwarun. Wadhalika, dan bermula demikian, wujudul qarinati, adanya qarinah itu, musawwarun, ditaswirkan akan dia, bi allam yakun, dengan sekira-kira bahawa adalah ia, lil ijtihadi, bagi ijtihad itu,
tidak ada sama sekali adalah ia bagi ijtihad fihi padanya pada hadis itu madkhalun, tempat masuknya. Madkhalun tu semua pula. Madkhalun itu ialah isim yakun. Madkhalun tu isim yakun. Jadi kalau kita susun balik, bi alam yakun madkhalun, tidak sama sekali adalah ia tempat masuk. Lil ijtihadi ay kainan lil ijtihadi, adalah ia bagi ijtihad fihi padanya pada hadis. Fahuwa jawab, bagi idza fahuwa maka bermula dia hadis mauquf tadi yang tidak boleh ijtihad masuk sesuatu. Fi hukmil marfu'i ay kainun, fi ta'alluq suatu mahzuf khabar bagi huwa, ay kainun adalah ia, fi hukmil marfu'i pada hukum marfu', pada hukum marfu'. Okey. Jadi bila tidak ada ruang pada hadis tersebut untuk diletakkan pandangan, tu kata lam yakun madkhalun tu, tidak ada langsung ruang dalam hadis tersebut untuk diletakkan pandangan atau memasukkan pendapat diri dan ijtihad diri sahabat lah, maka itu dia panggil hadis tersebut marfu'. Dia panggil mauquful lafzan marfu'un ma'nan. Contoh ijtihad je no? Contoh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bila dia susun solat tarawih tu 20 rakaat secara berjemaah. Lepas tu dia pun kata ni'matul bid'atu hadhihi, ni'matul bid'ati hadhihi, ni'matul bid'ati, itulah ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ni lah. Apa dia ni lah? Iaitu dia membuat tarawih 20 rakaat secara berjemaah. Dan itu ijtihad Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sebab asalnya tak ada gitu. Asalnya orang sembahyang berpecah-pecah dalam masjid. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mikirkan, berijtihad supaya semua orang muslimi dapat sembahyang tarawih secara berjemaah bersama-sama. Maka dia menetapkan sembahyang tarawih itu secara berjemaah dan hendaklah dibuatkan sebanyak 20 rakaat. Okey. Jadi itu ijtihad Umar. Jadi hak tu bukan daripada Nabi SAW. Itu tidak marfu' daripada Nabi SAW. Sebab itu ijtihad Umar. Tapi kalaulah pandangan sahabat tersebut, tidak boleh ada ijtihad. Tidak ada ruang pada hadis tersebut untuk untuk diletakkan pandangan atau untuk memasukkan pandangan diri sendiri ataupun ijtihad diri sendiri oleh para sahabat, maka itu dia panggil sebagai hadis tersebut marfu'. Macam mana contoh dia? Bagi contohlah. Kama fi riwayatil Bukhari. Kama fi riwayatil Bukhari ay wa dhalika kaunul hadithi mauqufan lafwan wa marfu'an ma'nan kainun kama fi. Itu takdir bagi kama. Wa dhalika, dan bermula demikian itu. Demikian mana? Kaunul hadithi, keadaan hadis itu. Mauqufan, itu mauquf. Lafzan, pada lafaz. Wa marfu'an, dan marfu'. Ma'nan, pada makna. Kainun, adalah ia. Kama fi, ay kama thabata, seperti mana telah sabit ia barang. Fi riwayati, ta'aluk thabata, yang mahdhuf kepada fi. Fi riwayatil Bukhari, pada riwayat Imam Al-Bukhari. Kata dia apa? Kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar. Ibnu isim kana, Umar mudhafu ilaih. Ataf Ibnu, wa Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Yuftarani. Yuftarani. Tuh. Gangat pula. Seperti mana Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yuftarani, membuka puasa ia. Yuftirani, silap. Yuftirani, buka puasa. Aftara yuftiru, iftar. Buka puasa ia oleh dua orang itu, iaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ataf. Wa yaqsurani, dan membuat qasar ia oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Yaqsurani yuftiran, ta'aluk, tanazuk pada fi.
fi arba'ati burudin. Burudin ni dia ukuran ukuran farsakh ni, ukuran jenis nama ukuran. Fi arba'ati burudin, pada 4 burud. Apa 4 burud? Iaitu 16 farsakh. 16 farsakh, iaitu 16 farsakh. Jadi 16 farsakh ni dia masafatul qasri. Senang ceritalah, 16 farsakh ni, 16 farsakh itu ukuran bagi masafatul qasri. Jadi kita tengok Ibnu Umar dan Ibnu Abbas buka puasa dan sembahyang qasar pada jarak 4 burud, iaitu bersamaan 16 farsakh. Yang mana kalau kita mengaji bab jamak qasar, 16 farsakh sudah mencapai masafatul qasri. Famithlu hadha, maka bermula contoh ini hadzal hadis, la yakunu, tidak adalah ia hadis ini min jihatil ijtihadi, daripada sudut ijtihad, bukan. Tak boleh ijtihad hukum sebab benda Rasulullah jatuh dah. Jadi zahir hadis ini, kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yuftirani wa yaqsurani fi arba'ati burudin. Zahir hadis ni macam sahabat yang buat, macam hadis ni mauquf lafzan wa ma'nan, seolah-olah macam mauquf lafzan wa ma'nan. Tapi bila kita tilik zahir hadis dia kata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berbuka puasa dan melakukan qasar 4 burud, iaitu 16 farsakh. 16 farsakh atau 4 burud ni ialah jarak untuk masafatul qasri, dan masafatul qasri ini yang 16 farsakh sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Ni bukan ijtihad mereka berdua. Jadi hadis ini dia panggil hadis mauquf lafzan, marfu' maknan. Ini marfu' pada Nabi SAW secara makna, kerana tidak ada ijtihad sahabat dua orang ni, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahawasanya dia kena buka puasa dan dia qasar pada 4 burud, sedangkan Rasulullah pun dah buat lama dah. Maka ini bukan ijtihad para sahabat, maka dia dipanggil sebagai mauqufun lafzan wa marfu'un ma'nan. Itu maka dia kata famithlu hadza la yakunu, ay la yakunu hadza itu kainan min jihatil ijtihadi, daripada sudut ijtihad, yakni ijtihad sendiri oleh para sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, tak ada, bukan. Jadi ini dia panggil hadis mauqufun lafzan wa marfu'un ma'nan. Kalau ijtihad sendiri, macam tadi saya kata, yang Ibnu Umar tu, yang Sayyidina Umar tu, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini, iaitu apa? Sembahyang tarawih tu. Tu tak dibuat oleh Nabi SAW secara rasmi 20 rakaat dan berjemaah daripada awal Ramadan sampai akhir. Kalau Nabi SAW kata, kalau aku kerap buat kat masjid ni dan ramai orang datang, takut-takut dia jadi wajib pula. Dia tak jadi sunat, dia jadi wajib. Takut orang faham perbuatan yang Nabi buat tu jadi wajib pula. Dia aku tak mau menyusahkan umat, maka aku buat kat rumah lah. Na'am, yo. Ni istidrak pada fahuwa mauqufun zukin. Ni istidrak pada kata fahuwa mauqufun zukin, maka dia jadi hadis mauquf zukin, yang diketahui kan di sisi ulama muhaddithin. Na'am, ya betul. Tapi ma yudafu ila tabi'in, bermula barang yang diidhafatkan, yang dibangsakan akan dia akan barang yang dikena masduk pada hadis. Yudafu ila tabi'in, kepada tabi'in, kepada seorang tabi'in, khabar yusta'malu, digunakan dia kan ma yudafu ila tabi'in tu digunakan akan dia akan barang, yakni hadis yang diidhafatkan kepada tabi'i itu mauqufan, ay hala kaunihi, hal keadaan ma yudafu ila tabi'in tu mauqufan, menjadi mauquf sifat muqayyadan, dia menjadi mauquf yang diqaidkan akan dia akan mauquf. Ni apa dia ni? Yakni hadis yang disandarkan kepada tabi'i kan dipanggil sebagai maqtu'. Ni nak sebut kata, kalaulah pakaikan hadis yang disandarkan kepada tabi'in itu secara mauquf yang muqayyad, maka ni dia panggil sebagai maqtu'un lafzan mauqufun ma'nan. Macam tadilah. Tadi
mauqufun lafzan marfu'un ma'nan. Hak ni terbalik. Kalau disandarkan kepada tabi'in, kita makruf kata hadis itu maqtu'. Tapi kalau ada qarinah yang menunjukkan ada sandaran kepada sahabat, maka dia panggil sebagai apa? Maqtu'un lafzan mauqufun ma'nan. Gitu. Fayuqalu, maka dikatakan mauqufun. Mauqufun itu mauquf ala ala Sa'id ibn Musayyib. Mauqufun ala Sa'id ibn Musayyib. Mauquf atas Sa'id ibn Musayyib. Dikatakan apa? Okey, tulis sikit. Mauqufan muqayyadan ni. Muqayyadan ni, mauquf muqayyad ini ialah mauquf yang diqaidkan dengan tabi'in. Mauquf muqayyadan ni yakni mauquf, hadis mauquf yang diqaidkan dengan tabi'in. Hadis mauquf yang dikaitkan dengan tabi'in. Asalnya maqtu', akan tetapi para ulama hukumkan hadis itu mauquf. Asalnya maqtu', tapi para ulama menghukumkan dia sebagai mauquf. Kemudian dikaitkan dengan tabi'in, walaupun kata dia tabi'in. Asalnya maqtu'. Asalnya hadis tersebut maqtu', yakni maqtu' ni terhenti kepada tabi'in. Akan tetapi para ulama menghukumkan hadis tersebut sebagai mauquf. Kemudian dikaitkan dengan tabi'in. Dikaitkan dengan tabi'in. Lepas tu dia kata fayuqalu, maka dikatakan mauqufun ala Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib tabi'in, tapi dia kata mauquf, dikaitkan mauquf milik Sa'id ibn Musayyib. Sedangkan mauquf istilah kepada sandaran kepada perkataan sahabat. Ini menunjukkan mauquf muqayyad, iaitu mauquf yang dikaitkan dengan tabi'in, iaitu asalnya maqtu'. Asalnya itu maqtu', tapi para ulama menghukumkan dia sebagai mauquf, kemudian dikaitkan dengan seorang tabi'in. Contohnya mauqufun ala Sa'id ibn al-Musayyib mathalan, ay umathilu mathalan. Hadis itu asalnya maqtu', tapi para ulama menghukumkan dia mauquf dan dikaitkan, disandarkan kepada tabi'in. Maka dia jadi mauquf ala Sa'id ibn Musayyib, mauquf ala Zuhri, mauquf ala Al-Hasan Al-Basri. Contohlah. Itu dia panggil mauquf maqtu'un lafzan wa mauqufun ma'nan. Habis satu istilah ni, kalau nak tahu mauquf ala Sa'id Musayyib, itu kena tengok kitab hadis sungguh. Ini nampak lah. Lepas tu nanti bila kita habis kitab ni, sekurang-kurangnya lah dia kena habis sampai Nuzhatun Nazar Syarah Nukhbatul Bika. Tapi tak apalah, asalkan ada basic-basic. Kalau tak pernah dengar lagi, nanti kalau samak Sahih Muslim boleh tengok. Boleh tengok mana satu mauqufnya, pada satu hadis sahih macam mana, ittisalus sanad macam mana. Tu. Tapi Sahih Muslim ni tak ada lah sangat hadis dhaif tu. Sebab dia sahih. Kalau Ibnu Majah, mengaji Ibnu Majah Daud tu, mungkin nampak lah ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih. Dan dhaif tu sebab apa? Macam mana hadis mauquf, macam mana hadis mursal, macam mana hadis apa tu? Hadis muallaq. Kalau sahabat Sahih Bukhari, dia akan tengok hadis muallaq banyak, tapi hadis muallaq tu sahih. Padahal hadis muallaq ikutkan dhaif lah. Tapi disebabkan Bukhari kata dalam kitab aku ni sahih belaka, maka bila dia ada muallaq, ada gugur beberapa sanad, dan juga dihukumkan sahih, kerana Imam Bukhari jamin dah kata hadis-hadis yang dalam kitab aku ni sahih belaka. Cuma sebelum dia bawa bagi hadis muallaq, dia bawa bagi hadis yang sahih yang ada sanad full. Itu cara Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa mursalun minhu sahabiyus saqab. Hadis mursal pula kita akan sambung pada petang ini insya-Allah taala selepas asar. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma.
Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.